Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan memberikan perbincangan tentang hukum-hukum berkenaan anak. Untuk pengenalan, kedudukan anak sebagai amanah Allah SWT. Anak merupakan milik mutlak Allah SWT dan anak-anak merupakan amanah kepada ibu bapa untuk dijaga, dididik dan dipelihara dengan penuh tanggungjawab. Dan ini bermaksud amanah yang Allah berikan akan disoal di akhirat. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak dengan kasih sayang supaya tidak terpesong daripada ajaran Islam. Dari aspek Islam juga, anak dianggap nikmat dan ujian daripada Allah SWT, seperti firman Allah SWT daripada surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa innallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Okey. Disunatkan untuk mengazankan dan mengiqamatkan anak sebaik sahaja selepas lahir. Merupakan sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan mengazankan bayi di telinga kanan dan manakala mengiqamatkan bayi di sebelah telinga kiri. Tujuan mengazankan bayi adalah untuk mendengarkan kalimah tauhid keesaan Allah SWT kepada bayi yang baru lahir dan untuk mengingatkan ibu bapa tentang peranan mereka dalam mendidik anak dalam Islam, seperti membesarkan anak dalam suasana iman, solat kepada Allah SWT dan taat kepada perintahnya. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila azan dilakukan, syaitan akan lari sambil terketut-ketut agar tidak mendengar azan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahawa perlindungan sebenar datangnya daripada Allah SWT. Azan bukanlah sekadar amalan tradisi orang Islam, tetapi merupakan doa perlindungan yang menegaskan bahawa hanya Allah yang berkuasa melindungi manusia daripada makhluk halus. Itu sahaja daripada saya. Lepas itu saya akan teruskan pembincangan ini kepada kawan saya. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak dari segi agama, fizikal dan sosial. Yang pertama, dari segi agama. Ibu bapa wajib mendidik anak mengenai Allah, mengajarkan solat, berakhlak mulia dan menjauhi perkara maksiat. Yang kedua adalah dari segi fizikal. Ibu bapa perlu memastikan anak mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesihatan yang baik. Yang ketiga, dari segi sosial. Ibu bapa perlu mendidik anak supaya pandai bergaul, menghormati orang tua dan orang sekitar serta menjadi insan yang bermanfaat kepada masyarakat. Seterusnya, disunatkan bergembira dan mengucapkan tahniah. Apabila menerima kelahiran anak, Islam menggalakkan agar keluarga dan sahabat handai menunjukkan rasa syukur dan kegembiraan. Ucapan tahniah kepada ibu bapa adalah tanda kasih dan doa agar anak tersebut menjadi insan yang soleh dan membahagiakan keluarga. Mentahnik bayi dengan kurma atau makanan manis. Apa itu tahnik? Tahnik ialah amalan sunnah yang dilakukan kepada bayi baru lahir dengan meletakkan sedikit makanan manis pada langit bayi. Makanan yang biasanya digunakan untuk tahnik ialah kurma. Hukum dan dalil tahnik ialah sunnah. Nabi SAW sendiri mentahnik bayi dengan kurma ajwa yang dilembutkan, kemudian menyapukan pada langit bayi. Amalan ini juga dikaitkan dengan doa keberkatan. Dalil tahnik yang paling sahih dan jelas ialah hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, faqankahu bitamrih, yang bermaksud, lalu Nabi SAW mentahnik bayi itu dengan sebiji kurma. Hadis ini sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjadikannya dalil paling kuat bagi amalan tahnik menggunakan kurma. Lafaznya sangat jelas, iaitu Nabi SAW mentahnik dengan kurma, bukan dengan makanan lain. Kurma ialah makanan yang diberkati dalam Islam. Ia mengandungi gula semula jadi, mudah lembut, dan juga Nabi SAW memilihnya secara khusus. Kurma adalah yang paling afdal sebab ia disebut secara jelas dalam hadis. Jika tiada kurma, ulama kata boleh guna bahan manis lain yang halal seperti madu. Tetapi, lebih baik tetap memilih kurma. Namun, ada syaratnya.
penting untuk keselamatan bayi. Bayi bawah 1 tahun dilarang diberi madu kerana risiko infant botulism. Jadi, kerap disarankan guna kurma sahaja untuk tahnik. Jangan guna gula, coklat, susu pekat atau apa-apa manisan buatan. Sesiapa sahaja yang soleh, dipercayai dan bersih boleh melakukan tahnik terhadap bayi. Yang pertama, pilih kurma ajwa atau mana-mana kurma. Kemudian, lembutkan sedikit dengan menggunakan jari. Yang ketiga, ambil sangat sedikit, bukannya sebiji kurma. Yang keempat, sapu perlahan pada lelangit bayi dengan jari yang bersih. Dan akhir sekali, sertakan doa kebaikan dan keberkatan. Seterusnya ialah mencukur rambut anak dan bersedekah dengan timbangan rambut. Mencukur rambut anak adalah perkara yang disyorkan dalam Islam. Ia dilakukan selepas ke-7 hari kelahiran bayi bersama-sama dengan penyembelihan akikah. Rambut yang dicukur akan dianjurkan untuk ditimbang dan disedekahkan dalam bentuk emas atau perak kepada fakir miskin. Manfaat kepada mencukur rambut anak ini ialah dapat membersihkan kulit kepala bayi, menghilangkan kotoran yang mungkin terlekat dan membantu pertumbuhan rambut yang lebih sihat. Terdapat juga hukum dan dalil ringkas yang telah sepetik dari riwayat Abu Daud, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mencukur rambut bayi pada hari ke-7 berdasarkan hadis buanglah dari kotoran. Dan seterusnya ialah cara melaksanakan cukur rambut bayi. Pertama, gunakan alat cukur yang bersih dan selamat. Kedua, pastikan kepala bayi disokong dengan baik. Ketiga, cukur perlahan mengikut arah pertumbuhan rambut. Dan akhir sekali, lap dan sapu sedikit minyak bayi selepas dicukur. Seterusnya, terdapat 3 perkara yang perlu dielakkan ketika mencukur. Yang pertama, jangan menggunakan pisau dengan tumpuk ketika mencukur. Yang kedua, jangan mencukur ketika bayi sedang meragam. Dan ketiga, elakkan mencukur jika bayi ada eczema yang teruk di kepala. Seterusnya, hukum-hukum am yang berkenaan dengan anak iaitu menamakan bayi. Sunnah menamakan bayi adalah terutama yang penting dalam tuntutan agama. Kerana nama tersebut akan dipanggilkan di dunia dan di akhirat. Ibu bapa bertanggungjawab untuk memberikan nama yang bermakna dan elok pada nama bayi. Waktu menamakan bayi yang sesuai adalah waktu kelahiran atau waktu hari ke-7 selepas kelahiran, yang juga merupakan waktu yang digalakkan untuk melakukan ibadah akikah. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian di hari kiamat akan dipanggilkan dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Maka hendaklah kamu memperelokkan nama-nama kamu. Sekian, terima kasih. Itu sahaja.